Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Bagaimana kita pada malam ini sudah bersedia untuk mengikuti perbincangan berkenaan dengan benteng ghaib? Saya harap semuanya sudah bersedia. Dan untuk pengetahuannya, kita sudah selesai membincangkan berkenaan dengan isti'azah. So kita dah tak bincang lagi tentang isti'azah, okey, dalam kuliah kita. Dah selesai perbincangannya. Betul, mesti ada. Habis saja yang keenam tu, isti'azah ketika mendengar anjing menggonggong dan keledai tu macam mana? Tak apalah ya, baca sendiri. Baca sendiri. Sebab bagi saya, ia tidak memerlukan kepada perbincangan yang panjang lebar dan boleh saja dibaca sendiri, dan insya-Allah tidak ada isu di situ untuk kita ketengahkan lah, untuk kita berikan penjelasan yang lebih lanjut. Baik, jadi pada hari ini berkenaan dengan benteng ghaib. Cuma bab benteng ghaib tu masih belum lagi selesai. Kita masih lagi dalam bab yang sama tapi subtopik yang berbeza. Kerana untuk membenteng diri kita daripada perkara ghaib ini, dia ada banyak. Macam dulu kan, masa kita buka bab berkenaan dengan benteng ghaib ni, pertama sekali kita bincang tentang apa kalau masih ingat? Berkenaan dengan keikhlasan kita kepada Allah. Kita nak buat sesuatu berkaitan dengan amal ibadah dalam hidup kita. Kalau kita tidak mahu ada campur tangan daripada syaitan, kita perlu ikhlas. Okey, kita perlu ikhlas. Jadi ada beberapa perkara lain juga yang telah kita bincangkan. Akhirnya kita masuk kepada bab isti'azah, kepada subtopik isti'azah. Dan hari ini setelah selesai kita bincangkan berkenaan dengan isti'azah, kita akan bincang berkenaan dengan apakah perkara yang ditunjukkan ataupun yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk benteng diri kita daripada perkara ghaib itu tadi, ataupun hal-hal yang ghaib ini, iaitu syaitan, agar tidak mengganggu ahli keluarga, contohnya isteri ataupun pasangan kan, anak-anak dan harta benda yang kita miliki. Kerana begini, bila kita ada isteri, ada suami kan, ada anak-anak, ada harta, semua ini dia adalah ujian dalam kehidupan kita. Dan jika ada campur tangan daripada syaitan, kita akan gunakan semua nikmat itu tadi pada jalan yang tidak baik. Okay, pada jalan yang tidak baik, melalaikan kita, menyebabkan kita menyebabkan kita melanggarkan hak-hak Allah dan sebagainya. Maka sebab itu penting kita benteng, okey, semua yang kita ada daripada syaitan. Jika kita lihat pada kitab kita yang bermula daripada halaman 387, maaf ya, 386, silap tu. Tapi betul lah, sebenarnya sikit je kat bawah situ kan, sikit saja. 386, di bawah situ ada topik bertajuk membentengi sanak keluarga, anak-anak dan harta. Cuma saya ubah sedikit untuk tajuk dalam video kita ataupun dalam pengajian kita pada malam ini, benteng ahli keluarga, iaitu isteri, anak-anak dan harta. Dia letakkan sikit saja di bawah tersebut, kemudian terus lompat kepada muka surat 387. Jadi okey jugalah kan, kat situ okey saja. 387 ada hadisnya berkenaan dengan berkenaan dengan doa yang dibaca untuk membenteng diri daripada hal-hal yang tidak baik yang mungkin ada pada pasangan. Di sini Nabi SAW ada mengajarkan kepada kita dengan doa yang dibaca untuk isteri dan harta yang baru kita beli ataupun baru kita miliki. Ini selalunya kita panggil doa orang yang baru kahwin lah kan, orang yang baru bernikah.
Jadi Nabi SAW mengajarkan kita dengan doa ini. Apa kata Nabi? Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman. Apabila salah seorang di antara kalian menikahi seorang wanita atau membeli hamba. Kita sekarang dah tak beli hamba ya. So tak, yang itu kira dah tak perlulah untuk kita perhatikan. Yang penting yang depan tu. Di antara kita bila ada yang menikahi seorang wanita itu baru bernikah. Baru bernikah. Falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Wa idza ishtara ba'iran falyakhuz bi dhirwati sanamihi walyaqul mithla dhalik. Dalam kitab kita doa ini berada di bahagian atas sekali. Ya, di bahagian atas sekali, di muka surat yang atas sekali di situ, pada halaman 387. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Apa maksudnya? Di situ ya, yang warna biru. Perkataan yang saya warnakan dengan warna biru. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan sesuatu yang engkau ciptakan padanya. Ada pasangan yang baru bernikah, kemudian dia lihat isterinya, kan, baru saja dia nikah, lalu dia baca doa ini. Minta kepada Allah kebaikan-kebaikan yang ada pada isteri dan kebaikan yang Allah ciptakan pada isteri itu tadi. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan sesuatu yang engkau ciptakan padanya. Dan minta perlindungan kepada Allah jika ada perkara buruk yang dimiliki oleh pasangan itu tadi, kan, dan keburukan sesuatu yang telah Allah ciptakan yang ada pada diri dia. Kita ni jangan salah faham lah ya, kita ni bukan kita kata kita nak buang langsung keburukan tu. Setiap daripada kita ada kelemahan dan kekurangan yang tersendiri. Jangan pula lepas baca doa ni kita, Ustazah, isteri saya masih lagi membebel, Ustazah. Bukan gitu maksudnya. Maknanya bila ada benda-benda ataupun ada perkara buruk yang mungkin ada pada pasangan kita, biasalah, setiap daripada pasangan kita ada buruk dan baiknya. Tidak kira suami ataupun isteri. Kena faham tentang itu. Okey, kena faham tentang itu. Ada perkara buruk, ada perkara baik yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, bila kita baca dengan doa ini, dengan harapannya kesabaran kita tinggi berhadapan dengan perkara-perkara buruk yang ada pada diri pasangan itu tadi. Kita boleh hadap lah, orang katakan, kita boleh hadap perkara itu. Dan mudah-mudahan jika sekiranya kita mampu untuk bantu pasangan, jika sekiranya dia ada attitude, ada perkara-perkara bad habit ke apa yang ada pada diri dia, kan, bad attitude ke ataupun bad habit yang ada pada diri dia, mudah-mudahan kita dapat bantu pasangan itu tadi ataupun isteri kita, suami kita, daripada perangai-perangai yang tidak baik. Ini sebenarnya yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau kita doa ni dengan harapan buang terus, hilang terus, tak jadilah, kan? Ia perlukan usaha kita juga sebagai suami dan isteri. Okey, baik, kita lihat semula doa ini. Jadi doa ini ya, ada daripada kitab kita. Tadi saya dah sebutkan muka surat 387 di bahagian yang atas sekali. Namun disebutkan di bawah pada mana ni? Maaf ya, pada kitab kita di sini, okey, disebutkan dalam kitab kita di sini, pada riwayat lainnya dikatakan bawah situ, kan, ada lagi satu penerangan. Dalam sebuah riwayat yang lain ada disebut dan hendaknya dia memegangi jambul ubun-ubun kepala. Ketika baca doa ini dipegang ubun kepalanya. Hal itu disebutkan dalam hadis riwayat Ibn Majah dengan sanad yang hasan. Kalau tadi ni hadisnya riwayat siapa? Riwayat Imam Abu Daud. Di sini dia tak sebutkan tentang memegang ubun-ubun isteri tu tadi, kan? Tetapi kalau kita rujuk dalam riwayat yang lain, contohnya riwayat Imam Ibn Majah, ada perkataan falyakhuz binasiyatiha, iaitu hendaklah ketika dia baca doa itu dia memegang ubun-ubun isterinya. Okey, memegang ubun-ubun isterinya. Jadi lalu dia berdoa memohon keberkahan pada wanita tersebut.
Dan apabila dia membeli unta, hal ini yang berkenaan membeli unta tu ada di hadis kita yang saya paparkan di sini, iaitu wa idza ishtara ba'iran falyakhuz bi zirwati sanamihi walyaqul mithla dhalik. Dan apabila dia membeli unta, maka hendaknya dia memegang bonggolnya kan, dan mengucapkan seperti itu. Maknanya menggunakan doa ini dan ucapkan perkara yang sama. Sekarang kita beli unta ke? Saya nak tanya, kita beli unta ke? Taklah kan, kita tak beli unta, tapi kita beli kereta, kita beli motor, betul tak? Ada kenderaan yang kita beli, sebab unta tu digunakan untuk tujuan kenderaan. Jadi boleh saja bila kita ada harta kan, unta tu juga harta kan, betul tak? Bila kita ada harta, sesuatu yang baru kita beli, kita baca doa ini. Mudah-mudahan ada keberkatan pada harta yang baru kita miliki. So begitu. Maknanya boleh kita baca. Maknanya kita bentenglah apa-apa yang kita miliki itu tadi kan daripada gangguan syaitan. Maknanya contoh, bila kita ada kereta, kita nak gunakan untuk apa? Mudah-mudahan kereta itu berikan keberkatan dalam kehidupan kita, agar kita dapat kita gunakan ia ke jalan yang benar, ke jalan yang betul, pergi ke tempat-tempat yang betul, membantu orang lain dan sebagainya. Mudah-mudahan syaitan tidak ganggu, yang mana dengan adanya kereta itu menjadikan kita orang yang lagi sombong, menjadikan kita orang yang riak, menjadikan kita orang yang tak mahu membantu orang lain walaupun kita ada kelebihan dari sudut kereta. Jadi itu sebenarnya mengapa kita membaca doa ini. Okey, mudah-mudahan jelas ya perbincangan itu. Baik, seterusnya, kalau kita lihat pada perbincangan di bawahnya, pada kitab kita muka surat 387, ada doa minta dilindungi dari syaitan ketika bersama dengan pasangan. Di situ dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, kalau salah satu dari kalian mendatangi isterinya dan berdoa. Baik, ini hadisnya. Dalam bahasa Arabnya saya lampirkan di situ. Ama inna ahadakum idza ata ahlahu wa qal. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian jika mendatangi isterinya. Mendatangi isteri itu maksudnya untuk melakukan hubungan badan lah dengan isteri kan. Jadi ataupun dalam bahasa lain untuk jima lah dengan isteri itu tadi. Kemudian membaca doa. Dia baca doa, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana wa jannibis syaitana. Okey, bacaannya sedemikian. Saya tersilap baris di situ. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kalau dalam terjemahannya warna biru, ada telah saya letakkan ruminya di sana. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang kelak engkau kurniakan kepada kami. Kemudian Nabi kata apa? Bila keduanya dikurniakan anak daripada hubungan badan itu tadi kan, maka syaitan tidak akan dapat mengganggu anak itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okay, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ini doa yang Nabi ajarkan untuk lindungi kita, suami dan isteri tu tadi kan. Sebab tadi awal doanya apa? Kita minta kepada Allah agar jauhkan kita dan suami kita. Sebab ini pun isteri boleh baca ya, tidak jadi masalah. Bukan suami saja baca. Jangan nanti awak baca lah begitu. So kita boleh baca, suami kita boleh baca, dua-dua baca lagi baik. Jadi bila kita suami dan isteri ni kan ingin mengadakan hubungan badan tu tadi, baca Bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Kita minta kepada Allah agar jauhkan kita, itu suami dan isteri, daripada syaitan. Jadi ini doa yang mana kita baca supaya tidak diganggu oleh syaitan. Dan bahkan bila kalau sekiranya Allah SWT takdirkan dalam hubungan itu tadi ada anak, Nabi kata apa? Syaitan tak ganggu anak itu. Syaitan tak ganggu anak tersebut. Baik sebenarnya. Maknanya kita lindungi. Maknanya sebelum lagi ada anak tu kan, kita dah lindungi. Agar zuriat keturunan kita tidak diganggu oleh syaitan. Tidak diganggu oleh syaitan. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Ada satu lagi doa. Kalau sebab yang bawah itu saya rasa tak perlu baca lah. Tak perlu baca. Mungkin siapa nak baca sendiri boleh saja, tidak menjadi masalah.
Itu tentang doa lain yang diajarkan oleh para sahabat untuk dibaca ketika hendak menggauli isteri. So itu ada doanya. Dia bukan hadis ya. Baik. Yang ada, kena terangkan jugalah, takut silap faham nanti. Baik, doa yang di bawah itu yang dilampirkan dalam kitab kita berkenaan Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya, Allahumma jma' bainana ma jama'ta bi khairin wa farriq bainana idza farraqta ila al-khair. Ini doa ini dia bukan hadis ya, bukan daripada Nabi, tetapi doa yang diajarkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Doa yang diajarkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Jadi jangan salah faham. So tak apa, boleh saja baca doa ini. Jika sekiranya ada di kalangan kamu yang ingin menghampiri isterimu, jika isterimu menghampirimu, maaf silap baca. Jika isterimu menghampirimu, suruhlah dia solat 2 rakaat di belakangmu. Maknanya sama-sama ajak isteri solat 2 rakaat, kemudian baru baca doa ini. Okay, baru baca doa ini. Jadi itu cara yang ditunjukkan oleh para sahabat berkenaan dengan sebelum bersama dengan pasangan. Jadi kalau tadi yang kita bincangkan ya di sini, ini doa daripada Nabi. Baca doa ini. Okey. Ini doa daripada Nabi. Kemudian di bawahnya ada lagi satu doa. Doa itu diajarkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. So jangan confuse. Tidak semua doa adalah daripada Nabi. Tapi tak salah nak baca doa yang ada di bawah itu. Kan dalam kitab kita pada muka surat 387 yang Allahumma barik li fi ahli, tak salah, boleh sahaja. Okay, boleh sahaja. Baik, seterusnya ya, lihat pada muka surat yang berikutnya 388. Di situ ada satu doa yang diajarkan kepada kita yang mana Syekh Wahid Abdul Salam Bali ketika beliau membincangkan topik ini, beliau kata begini, jika seseorang dia rasa bangga dengan hartanya, kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada apa saja yang kita miliki, kemudian kita rasa bangga, kita perlu ucapkan doa yang Allah rekodkan dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Kahfi ayat yang ke-39. Okey. Surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-39 kita baca doa masyaallahu la quwwata illa billah. Masyaallahu la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini wujud. Maksud kita ada kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan. Kita ada kereta, kita ada harta, kita ada duit yang banyak, kita ada kecantikan contohnya, kan? Kita ada rumah yang besar ataupun rumah yang selesa. Semua ini wujud, semua itu ada kerana apa? Kerana Allah. Kita ada semua ini, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita baca doa ini. Tujuannya apa? Agar kita tidak menggunakan harta itu tadi pada tujuan yang salah. Contoh, kita ada rumah, orang puji rumah kita cantik dan sebagainya. Kita nak guna untuk apa rumah kita ni? Tujuan untuk berbangga-bangga? Tujuan untuk menayangkan? Ataupun dalam rumah itu kita nak isi dengan apa? Kita nak isi dengan kemaksiatan? Ataupun kita nak isi dengan perkara-perkara yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bila seseorang dia membaca doa ini, bila dia rasa sedikit bangga mungkin dengan apa yang dia miliki, maknanya kita pulangkan kembali apa yang kita ada kepada Allah. Kita ingat ini adalah daripada Allah, apa yang kita miliki adalah daripada Allah. Jadi, ruang untuk kita buat perkara-perkara yang tidak baik. Yang mana perkara yang tidak baik itu seringkali ya saya kata, seringkali diajak oleh syaitan, ruang-ruang tersebut tertutup. Walaupun pada awalnya dia hampir terbuka. Kerana kita ada rasa bangga dengan apa yang kita miliki. Jadi bila ia hampir terbuka, kemudian kita baca Masya Allah, la quwata illa billah.
dia akan tertutup kembali. Kerana apa? Kita ingat Allah. Ruang untuk syaitan masuk agar kita buat maksiat dengan, ataupun kita buat perkara-perkara yang tidak baik dengan apa yang kita ada. Harta tu tadi kan, contoh ada duit yang banyak, nak buat apa? Syaitan kata, duit kau banyak kau nak buat apa duit kau? Jom lah joli. Macam tu kan, jom lah joli, pergi sana pergi sini. Tapi bila kita ingat balik, Masya Allah, la quwata illa billah, ia menjadi satu peringatan dalam diri kita agar apa yang kita ada itu tadi, kita gunakan ia pada jalan Allah. Kita bersedekah, kita bantu orang lain kan, kita nafkahkan ahli keluarga kita dengan duit yang kita ada. Itu sebenarnya yang baik kita lakukan, bukan dengan membazir, beli barang-barang yang tidak kita perlukan. Kemudian kita joli tadi macam syaitan suruh joli sana joli sini, buat benda-benda yang tidak baik dengan duit kita tadi. Maka penting, bila ada je rasa bangga, ada je rasa macam, aku kaya, aku ada duit, Masya Allah, la quwata illa billah. Ucap dengan doa ini. Okey, baik. Seterusnya kita ada satu lagi doa yang diajarkan ataupun yang diletakkan dalam perbincangan kita untuk kita lindungi anak kita daripada gangguan ataupun daripada diganggu oleh syaitan. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, binatang berbisa dan setiap mata jahat yang mendatangkan bahaya. Maksudnya mata yang dengki terhadap apa yang kita ada ataupun anak kita ataupun diri kita. Okey, baik. Kalau kita lihat pada muka surat kita 388 di situ. Okey, di perenggan kita yang terakhir sekali. Cuba lihat, di perenggan kita yang terakhir sekali. Dikatakan begini kepada kita. Seorang ayah dianjurkan pula memintakan perlindungan kepada Allah untuk anak-anaknya. Tapi seorang ibu juga boleh, tidak menjadi masalah. Kan? Doa ini juga boleh kita baca untuk diri kita, untuk pasangan kita, untuk ibu ayah kita, boleh saja. Cuma di sini bila kita baca riwayatnya, Nabi SAW baca kepada cucu baginda Hasan dan Husain. Nabi gunakan ayat ini untuk melindungi mereka berdua. Baik, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an berkata berkenaan dengan doa ini. Apa katanya? Rasulullah SAW memintakan perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Beliau mengucapkan, "A'idhukuma bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma." Ada tertinggal satu perkataan di hujungnya. Dalam kitab kita dia cuba berhenti wa min kulli ainin. Wa min kulli ainin. Tapi di sini sebagaimana yang saya lampirkan ada perkataan lammah di belakangnya. Terbaik ialah mengambil doa yang ada perkataan lammah. Jadi boleh tambah apa yang tidak ada pada kitab kita. Apa yang tidak ada pada kitab kita, perkataan lammah di belakang itu tidak ada. Jadi di sini saya lampirkan sebagai rujukan. Boleh tulis nanti, boleh catat dalam kitab, ditambahkan. Dengan wa min kulli ainil lamma. Jadi Nabi SAW baca doa ini untuk lindung Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Kemudian baginda bersabda apa berkenaan dengan doa ini? Baginda kata begini, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam, iaitu Nabi kita, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, memerintahkan perlindungan dengan kalimat Allah itu untuk Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq alaihimassalam. Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim biasa membacakan doa ini kepada kedua-dua anaknya, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq alaihimassalam. Jadi kita boleh baca doa ini sebagai bentuk perlindungan untuk anak kita. Sebab anak kita ni dia tak tahu apa-apa.
Kan mungkin ada orang tengok orang dengki kepada anak kita. Mungkin ada anak kita cantik, comel dan sebagainya. Kemudian orang dengki bila tengok kan, cantiknya anak yang menyampah aku macam tu kan. Kadang-kadang mata orang ni, ya Allah, kita pun tak tahu kan apa orang rasa, orang tengok, kemudian orang apa yang orang rasa, dia tengok dengan pandangan yang bagaimana, wallahu a'lam. Jadi kita tidak mahu ada pandangan-pandangan yang jahat. Dan juga kita lindung anak itu tadi daripada syaitan, gangguan syaitan. Terbaik kita gunakan ayat ini lalu kita baca untuk anak kita. Tapi tak salah ya, ibu baca untuk anaknya, kemudian ayah pun boleh baca untuk anaknya. Kita boleh baca untuk diri kita juga ayat ini. Ya, ataupun kita nak baca pada pasangan kita. Boleh sahaja. Kepada orang yang sakit, kan, boleh juga kita bacakan sebagai bentuk doa yang mana kita ungkapkan, kita panjatkan kepada Allah untuk melindungi seseorang daripada gangguan syaitan, daripada binatang yang berbisa dan juga daripada mata-mata jahat yang melihat. Okey. So, itu saja perbincangan kita berkenaan dengan topik ini. Ringkas juga ya perbincangannya. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat. Jadi doa-doa tadi jangan lupa dihafal dan dibaca dan diamalkan. Yang doa pertama tadi tu untuk orang yang sudah bernikah ya. Tapi kalau sebelum nikah nak baca pun boleh saja, tak ada masalah. Baca doa, hafal saja. Tapi yang dah bernikah lebih-lebih lagi lah. Perlu dihafalkan doanya, kemudian baca. Baik, itu saja perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan untuk membincangkan apakah lagi doa ataupun amalan yang boleh kita buat untuk benteng diri kita daripada perkara-perkara ghaib ini, iaitu syaitan. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan pada waktu yang sama, di tempat yang sama, untuk meneruskan perbincangan berkenaan dengan benteng ghaib. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.